Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wa na'buduka wa na'udzuka min syarri ma Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bizambi fa'fili fa innahu la yusibbu lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah yang berbahagia, terima kasih kepada Tuan Imam, Barisan Jatuhan Kuasa Tuan Nazir, Barisan Jatuhan Kuasa, seterusnya muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, para tetamu-tetamu Allah yang dijemput khas untuk hadir ke rumah Allah SWT ini dengan satu misi dan tujuan untuk mencari ridha Allah melalui pengamalan pengimarahan rumah Allah. Datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini jelas Allah nyatakan surah Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Hanya saja yang layak mengimarahkan rumahku. Itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Wa aqamas salah, dan dia mendirikan salat. Jadi seringkali kita ulang dan ulang dan ulang. Kerana apa ulang? Kerana bagi orang beriman ulangan ini bagus. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ulang apatah lagi berkenaan dengan ibadah yang besar nilainya di sisi Allah tetapi tidak trending di sisi manusia. Tidak trending, tidak viral. Datang ke rumah Allah ni tuan-tuan tidak jadi satu amalan yang trending pun. Kalau tuan-tuan nak tengok apa maksud golongan yang terasing ni, adalah golongan antara syariat yang kita boleh tengok, golongan yang datang ke rumah Allah, terpencil dan terasing. Dan beruntunglah orang terasing itu. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang terasing. Sebab apa? Sebab dia melihat, masyarakat melihat masjid ni tempat yang terasing. Dah tak ada apa nak buat dunia, baru datang masjid. Tu terasing kan. Sebutnya masjid, tak ada cerita bab dunia kata. Walhal Nabi SAW kalau pergi kita ke Madinatul Munawwarah ziarah Nabi tuan-tuan, yang ni dah boleh dah, umrah dah buka ni. Tak tahulah ada jemaahnya pergi ke, mungkin insya-Allah. Nah, kalau kita pergi, cuba tengok ada tak bangunan lain pentadbiran Nabi? Ada mercu tanda lain ke? Ada skyscraper ke? Ajak dia. Ada pusat pentadbiran, ini buat apa, buat ziarah, ini bangunan Nabi dulu ya, Nabi mentadbir di sini. Tak ada tuan. Masjid Nabi lah tempat pentadbiran Nabi. Hebat tak Nabi mentadbir? Hebat tuan-tuan. Kita bangunan 100 tingkat, 200 tingkat, takbir office je. Takbir syarikat kita je. Kingdom Tower tak tahu siap belum dah, 1.2 km. Kingdom Tower
1.2 km. Burj Al Khalifa yang paling tinggi sekarang ni, dia apa? Harga tak saya cerita lah. Kalau ke langit tak saya cerita harga, kalau ke laut pun jangan cerita harga. Memang kalau ke laut, memang ke laut dah harga dia. Kalau ke langit, melangit harga dia. Makin tinggi makin mahal. Makan Maggi dekat darat kat kedai biasa dengan makan Maggi kat atas ketebang, lain harga dia. Makan Maggi dekat rumah kita, makan Maggi dekat tengah laut, lain harga. Jadi memang beza sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi pentadbiran Nabi SAW itu di masjid. Pentadbiran Nabi SAW itu di masjid. Ini selalu kita tanamkan diri kita. Orang beriman itu mesti melihat masjid ni bukan tempat yang sugul, sayu, sendu. Tu apa perkataan-perkataan itulah saya gunakan. Mudah-mudahan senang faham. Tengok masjid ni tempat yang bukan tempat membangkit semangat. Padahal masjid adalah tempat membangunkan jiwa. Amalan di masjid ni tuan-tuan takkan ada kat tempat lain. Amalan yang mana siapa yang datang ke masjid, ke rumah Allah Ta'ala ni, dua kesan fadilat yang dia akan dapat. Saya selalu ulang benda ni tempat apa? Sebab Iblis tak suka orang datang masjid. Sebab apa? Sebab datang masjid ni, dua perkara ni kalau dapat, Iblis, orang kata bahasa Perak kata tumpuk dia. Tak boleh buat apa. Pertama, siapa datang masjid, yang ni ke rumah Allah dengan niat yang benar, dia melihat akan pandangan yang benar, akidah yang benar, maka Allah SWT akan hilangkan ketakutan dalam hati dia. Lam yakhsha illallah. Walhal Iblis dan kuncu-kuncunya akan meniupkan ketakutan dalam hati dan perasaan anak Adam. Lagi-lagi ketakutan nak buat baik. Cukup takut aja jadi baik. Cuba tanya tuan-tuan. Ya, aku takut jadi baik lah. Jadi baik takut tuan. Jadi jahat tak takut pula. Tak kena tangkap kerja jahat. Jadi baik tak ada kena tangkap pun. Tak boleh ustaz, orang baik ni asyik kena nanya je. Depa kata padahal Allah jaga. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali bagi orang beriman. Allah pun jaga. Allah jaga bagi tahu tuan-tuan siapa yang boleh memudaratkan kita. Tak ada lah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwa sami'un alim. Sepatutnya begitu. Ni satu. Jadi lam yakhsha illallah. Maka Iblis juga takut datang ke rumah Allah. Antara perkara yang akan dapat bagi orang Islam itu, orang beriman itu, keluar dia akan dapat hati yang kuat. Kuat hati ni tuan, bukan banyak duit. Kuat hati bukannya banyak jawatan ke, bukan banyak apa benda dunia. Tapi kuat hatinya tak ada ketakutan hilang dunia. Allah Akbar. Tapi dalam dia tak ada ketakutan hilang dunia. Adakah hilang dunia ni? Tidak. Tengok Nabi dan sahabat. 2/3 dunia tunduk dekat pentadbiran Nabi SAW. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mentadbir Rom dan Parsi. Muhammad Al-Fatih, the Conqueror, menakluki Byzantine, Rom. Okey je tuan-tuan. Tak ada something wrong pun dengan agama ni. Tak ada something wrong. Agama ni menghilangkan ketakutan di dalam hati kita. Sepatutnya lah. Jadi kita mesti ada kita punya base kita, syariat kena ada. Di mana tempat untuk kita training ni? Masjid. Sebab tu seboleh-boleh dia akan memfitnah masjid ni supaya melihat masjid ni amalan yang tak ada erti, yang tiada nilai di sisi manusia. Walhal siapa yang datang ke rumah Allah ini besar nilainya. Setiap langkahnya digugurkan dosanya, diangkat darjatnya. InsyaAllah. Nampak? Iblis juga takut. Itu yang pertama. Yang kedua, fa'asaula ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan Allah kata, siapa yang datang ni tuan-tuan dengan niat yang benar akan dapat petunjuk. Hidup ni tak ada siapa pun boleh jamin dia hidup yang dia tahu apa yang nak buat. Tak ada siapa boleh jamin. Terutama Allah uji sekarang ni, tengok dengan Covid yang berlaku ni. Siapa boleh jangka Covid berlaku? Tak ada siapa jangka. Sehebat-hebat doktor pakar pun pening juga dia nak menyelesaikan masalah Covid ni. Habis semua pakar dikumpulkan dalam satu dunia, tak jumpa lagi penawar dia. Kalaulah kata petunjuk tu berdasarkan apa yang dia ada before, kita tak akan tahu apa yang ke depan berlaku. Secanggih-canggih ilmu manusia, kita jangka ke ada impun akan datang ni? Tak ada tuan-tuan.
Kita tak pernah terfikir boleh buat kuliah setara ni. Nak tingkat-tingkat impun ni. Jangan main. Tak mana-mana datang orang tu. Ni dah saya pun dah sangkut-sangkut ni. Tengok dekat masjid, tengok masjid. Tengok apa sahabat online. Saya punya line tak berapa okey. Sahabat online masjid. Alhamdulillah Haji Yaakob kita. Istiqomah. Kesenangan bayangkan tuan. Kita kat sini boleh bayang macam mana ke Singapura datang, Indonesia satu dunia ni. Bayangkan. Boleh terfikir ke? Tak terjangkau dari akal sebenarnya. Ini akal manusia ke? Kalau akal manusia backdated, manusia suka backdated. Manusia ni suka fikir ke belakang. Nak jumpa orang yang fikir ke depan ni, bertuah tuan kalau dapat. Nak jumpa orang yang mencari pembaharuan, itu sedikit. Dan siapakah orang yang akan berani membuat pembaruan di sudut kehidupan yang bersandarkan kebenaran? Orang beriman. Orang beriman gaya hidup dia itu bukan saja tengok dunia. Orang beriman gaya hidup itu ke syurga. Dia tak terikat dengan benda. Malah dia menguasai benda. Dia boleh buat satu ciptaan yang mengatasi benda. Sebab tu kalau kita ingat, contohan tengok kalau boleh rujuk Salahuddin Al-Ayyubi. Pedang Salahuddin Al-Ayyubi, tuan-tuan. Buat research sampai sekarang saintis tak jumpa lagi komposisi yang menggabungkan kandungan besi dalam pedang Salahuddin Al-Ayyubi yang paling kuat, keras daripada titanium. Tengok dapat ilmu daripada mana? Daripada Nabi Daud AS. Mukjizat. Buat besi ni bukan kilang besi, tuan. Bukan fasa revolusi besi, tak ada. Kilang besi, buat besi. Besi ni diturun daripada meteor tu. Anzalnal hadid, surah Al-Hadid, tuan-tuan. Boleh jadikan amalan sebelum tidur baca. Al-Musabbihat atau 7 surah yang dalamnya berbicara soal sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Surah Al-Hadid. Surah besi. Allah berbicara tentang besi ni, anzalnal hadid. Ayat 25, anzalnal hadid. Allah turunkan besi. Bayang? Nampak kita? Kalau kita research benda ni, kita ingat besi dia kilang, buat fabricate, buat besi Allah bagi. Siapa yang mengungguli industri besi? Nabi Daud AS. Tuan-tuan, besi ni kalau tengok kepada construction, orang kata apa, almost 100% besi lah. Ni tiang-tiang semua ni, tak ada reinforcement, tak ada besi, dia tak ada konkrit saja. Dia kan ada reinforcement, dia ada besi dalam tu. Oh, tak ada, roboh lagi. Nah, dalam badan kita besi. Apa daripada kita besi? Zat besi. Kat hemoglobin tu. Kat dalam darah tu, yang duk bentuk macam pentagon tu, pecah-pecah tu. Saya ni alhamdulillah lah background sekolah sains agama, belajar fizik, kimia semua, tuan. Fizik, kimia, admat, ambil tauhid, fiqh, nahwu, sharaf, tafsir, hadis, gabung. Tak tercabut urat tak tahu lah. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, sebenarnya boleh. Jais dah buat 1998 first batch. Ni Sambestari ni, dekat sini kan. Kami dulu Samtas, Sambestari. Sambestari Sains Tulin. Keluar lepas tu doktor. Samtas engineer. Kita target Samtas ni engineer, doktor, lawyer. Doktor ni doktor tentang engineer tak ada. Doktor yang pure je sains stream. Kebanyakan yang pergi situ lah kawan-kawan. Tapi malangnya bila dapat dia sains agama ni jadi slow lah. Tu masalahnya. Bila dia terjun dalam bidang profesional, agama tu mula. Sebab practicing agama ni dia kena memang bukan sekadar daripada sekolah agama. Dia kena, kalau sini ada dekan ke siapa, kita kena blend pembangunan. Katalah saya FSP, Fakulti Perancangan Seni Bina dan Ukur tu, kena ada agama sekali. Dia bukan split. Nah, ni pada soal agama, drop subjek, masuk FSPU, hilang subjek pilihan agama, tuan. Nak recall balik ngaji agama memang tak lah. Melainkan dia betul-betul dapat yahdillahu linurihi ma yasha, Allah pimpin hidayah petunjuk pada dia. Antaranya ni lah saya terselit seorang ni. Kita kaji balik, jumpa guru YM Raja Azman, Sufi Architecture. Orang tanya, Ustaz, macam mana cakap agama? Dah saya kan kalau cakap layak, cakap agama kan teruk nak bunyi ya. Tak bolehlah merasa diri layak. Tapi memang kelayakan tu ada, Allah bagi. Apatah lagi kalau kita melihat dalam perbahasan kita ni hakikat kehidupan yang saya duk syarah ni,
kitab yang membahaskan tentang pembangunan struktur kehidupan. Islam ini penuh dengan, kalau tanya Islam very specific, precise. Islam dia tak main-main tuan. Solat tengok waktu maghrib, mana boleh main-main seminit, sesaat lagi dah boleh bang, mana kira. Sesaat tak masuk lagi, pak makan, batal kan? Nak cakap apa? Ni, sesaat nak masuk kita ngap dulu dah. Batal, maknanya tepatnya Islam tu. Dia tak ada main, anak rasa tak ada rasa-rasa tuan. Bukti mana? Hukum mana hukum? Kalau haram, haram. Kalau halal, halal. Gagak tak berapa nak pasti, musyawarah. Itu saja. Belum pasti, tinggalkan dulu. Nabi kata, jangan buat benda yang tak pasti. Tinggalkan bukan masuk, biarkan. Kaji. Islam ni syarat dengan kajian. Sebab tu Islam ni hebat. Jadi pelik orang Islam tiba mundur ni, pelik. Sebab apa? Sebab dia kaji dunia. Dunia tu dia kaji ni. Patutnya kaji agama, kemudian terjemahkan di dunia. Kaji agama sebenarnya. Hidup ni, kalau kita lihat pembangunannya, itu agama. Itu tadi berbalik kepada yang kedua, petunjuk tu. Bukan senang tuan-tuan nak dapat petunjuk, rupanya. Kita ingat petunjuk ni boleh tunjuk-tunjuk, boleh baca-baca, boleh dapat. Tak. Petunjuk ni ibaratnya kita membuka satu lembaran demi lembaran, helaian demi helaian. Kadang-kadang kita dah tahu satu perkara, ada ilmu lagi yang kita belum tahu. Itu dia masuk petunjuk. Malaikat pun setara malaikat tuan-tuan, yang duk tak makan roti canai tuan-tuan. Tak minum teh tarik, tak mengantuk, tak tidur, setara malaikat pun mengaku dengan Allah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tu setara malaikat tuan-tuan, ngaku pada Allah SWT, qalu subhanaka la ilma lana illa, kecuali ma 'allamtana. Kita duk carry ilmu kita. Ilmu bukan sifat kita. Jadi orang yang menjadikan masjid sebagai center, kalau bahasa mudah ni Allah bagi ilham baru tuan. Masjid ni sebagai server kita. Server, super duper komputer duduk sini. Server kita apa? Bagi orang beriman apa tuan? Hati. Hati ni server, bubuh sini. Nak pergi ke mana-mana pergilah. Tapi hati bubuh sini. Ada macam tu. Zaman sekarang kan macam tu tuan. Sekarang ni lagi dah ada COVID ni duk meeting kat rumah, kan plekat tuan. Meeting di atas pakai kod, bawah kan plekat. Orang tak tahu macam meeting itu. Kat rumah server dah sampai ke sana, ke mana-mana pergilah. Kita server kita kat masjid lah. Nak pergi mana-mana pergilah. Sepatutnya begitu. Jadi hati tempat turun kebaikan. Maka pada hati itulah yang nak kita jaga. Dalam perbahasan kehidupan ni tuan-tuan, kaedah bila sebut kehidupan, nak bincang tentang ibadah, dia mesti tepat perbincangan dia. Kehidupan jangan disangkal-sangkalkan. Sangkal ni maksudnya kita berhujah berbalak, bukan macam tu, bukan macam ni. Di kehidupan lagilah kalau orang keluar dalil begini. Kalau agama kita tahu kena ada hujah dalilnya. Kalau kehidupan, ini cara aku, ikut aku lah. Cara engkau, ikut engkau dia. Kalau kehidupan semua orang ikut cara masing-masing, kelang kabut hidup ni tuan. Tapi akan ada orang yang secara lumrahnya dan fitrahnya, lumrah ni adat, fitrah ni suci, yang Allah bimbing bagi ilham, yang menyebabkan orang akan ikut dia. Cuba perhatikan tuan. Dalam masyarakat ke, atau kita sebagai keluarga ke, memang kalau masing-masing ikut cara masing-masing, masing-masing buat cara masing-masing. Tapi akan ada orang yang Allah akan beri dia kelebihan, terutama ketua, untuk memberikan ilham buah fikiran dalam mentadbir kehidupan. Dia kena tepat. Dia tidak boleh kata ikut kamu lah. Tak boleh. Perbincangan agama apatah lagi. Dah tentu dah buat hukum, hakam, halal, haram ni. Dan sudah pasti kehidupan ini bersandarkan agama. Dia tidak boleh bersandarkan kod akulah. Tak boleh. Sebab tu Nabi SAW dalilnya apa? Kalau kita tengok, Nabi SAW umur 40 tahun mendapat wahyu. Yang pertama sehingga mendapat jawatan sebagai Rasul. Kalau ikut Nabi SAW, berjaya tidak? Berjaya. Nabi SAW adalah orang yang berjaya dalam hidupnya. Cuma kita je duk salapan nampak susah-susah tu.
Tak, Nabi berjaya. Berjaya ya Nabi sehingga boleh menjadi orang yang dipercayai, dapat gelaran tuan-tuan. Sekarang ni gelaran yang dipercayai tu yang bubuhnya depan-depan tu lah, doktor ke, profesor ke, Tun ke, Tan Sri ke, Datuk Sri ke, Profesor Emeritus Datuk Sri, Tan Sri. Tu gelaran tu amanah tu, jangan buat main. Orang percaya. Tapi Nabi SAW gelaran atas lagi pada semua gelaran tu. Apa dia? Al-Amin. Bila Al-Amin ni berjaya lah tuan-tuan. Bagilah apa saya bercakap, orang dengar. Kan bila ada gelaran tu orang respect. Itu sebenarnya amanah pada gelaran tu. Ustaz, tuan guru, tuan syekh depan-depan tu, dia bukan saja dia, orang respect. Kita tak minta kadang-kadang kan, orang bagi award, satu penganugerahan daripada satu institusi, satu organisasi. Sebab apa? Berdasarkan performance, berdasarkan apa saja penglibatan yang memberi manfaat, sehingga kan orang boleh jadikan pakar rujuk. Sebab apa? Oh, dia ni orang yang dipercayai ni. Dah Nabi lebih tinggi pada semua yang gelaran yang ada. Sampai nama gelaran yang dipercayai. Siapa berani pakai tuan? Tengok muka je tak percaya, dia tak payahlah kata. Dia ni tak boleh. Tak apalah. Tak ke macam tu tuan. Tapi Nabi tak. Allah ilham dengan terus yang dipercayai. Maknanya kalau dalam kita bagi konsep dalam konteks quality, ISO lah. ISO award, apa lagi macam-macam award lah bawah tu. Tengok ni HACCP. Ni tak perlu diragui. Ibarat gitulah. Semua tu ada kat Nabi. Jadi dari segi kualiti berapa? Nak jual murah dah, mahal kan? Semua yang berusaha dengan Nabi semua untung, tak ada rugi. Ini menunjukkan Nabi SAW well perform dalam dunia. Ini kena tahu. Sebab kadang-kadang kita salah faham. Kita mari dalam kehidupan, kita nak pergi ke agama, ramai kebanyakan kalau salah kita syarah, kita ingat agama ni untuk orang kecewa. Dah hijrah dah, nak pula yang hijrah pun duk menangis banyak. Menangis banyak. Sedih, saya dulu lara, dulu saya income 30,000 tapi hati saya kosong. Ada cerita gitulah banyak. Yang satu set pula tahu tak apa, lupa lagi satu set pula. Kita tak nak agama ni tempat longgokkan ataupun tempat orang dia pandang kecewa. Tak, padahal agama bukan tempat orang kecewa. Agama ni kalau nak tengok kepada konsep bisnes dalam surah As-Saff ayat 10-11, Allah siap cakap tijarah, tawaran perniagaan kan, the good business. Jangan main-main. Ada guru saya cakap apa? Kau deal dengan Allah, kau deal bisnes yang takkan rugi. Sebab Allah maha kaya, takkan pernah tak bayar. Yang menentukan segala-galanya. Baik. Jadi maknanya apa? Maknanya Nabi SAW berjaya. Berjaya Nabi SAW sehingga tak ada kecacatan dalam dunia Nabi. Orang semua percaya, orang semua respect. Kabilah Nabi semua respect apatah keturunan Nabi. Tuk-tuk tiba-tiba dapat kebenaran, membawa kehidupan, bersandarkan aturannya. Sebab itu waktu itu kabilah Arab itu tengok pada satu sudut, yang ini luaran. Tiba-tiba Nabi bawa satu pendekatan dalaman. Apa dia? Tentang iman hati. Bicara soal Allah, bicara soal hari pembalasan, hari kiamah, yaumul kiamah. Waktu ni orang dah panik dengan ni, apa cerita ni? Mana cerita success story mana? Orang nak dengar yang tu. Nabi sikit pun tak bawa cerita Nabi dulu siapa. Ini yang kita kena belajar. Illa wahyu yuha. Nabi semua bercakap berdasarkan wahyu dan kebenaran. Inilah yang membezakan kehidupan orang beriman. Dia tidak dibina atas kebendaan kejatuhan dan tidak juga dibina atas keadaan kebendaan. Orang tanya, ni layak bercakap ni sebab apa? Dia dah berjaya, dia ada semua benda. Adakah kita nak bercakap sebab kita ada semua perkara baru boleh bercakap? Allah nak uji. Datanglah sifat sombong. Aku tahulah, aku buat profit turnover berapa, aku boleh bercakap pasal bisnes.
Kebanyakan hari ini begitu. Tapi Islam tak ajar begitu. Islam mengajar konsep kemanusiaan, bukan keuntungan kebendaan. Jadi sifat kemanusiaan ini semua orang ada. Sepatutnya semua orang boleh bercakap, dengan syarat dia mengikut kepada SOP kehidupan ni, kaedah kehidupan yang sebenar. Bermula dengan kebenaran. Apa yang benarnya kehidupan ini? Iaitu kebaikan. Bermula hidup dengan kebaikan. Maka dimasukkan dalam jiwa manusia itu. Kalau kita lihat dalam surah Al-Syam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan fujur wa taqwaha. Fujur ni walaupun diilhamkan, tetapi bukan untuk diresapkan. Maksudnya bukan untuk diserap dalam hati, tidak. Tapi yang nak dimasuk dalam hati ni taqwaha. Sebab tu Allah kata dalam ayat seterusnya, beruntunglah mereka yang menyucikan, merugilah mereka yang mengotorinya. Rugilah kalau kita biarkan ilham-ilham buruk tu meresap dalam hati. Baik, bermaksud dalam kehidupan ini, kalau kita berbalik kepada perbahasan bagaimana nak bermula menilai kembali, ini bukan kata Nabi SAW pun start umur 40 tuan. Kadang-kadang orang ni dia nak cerita bab agama, dia kata mungkin terlewat, dah terlambat. Satu. Keduanya, dia melihat macam tadi, dah kecewa, dah hancur, baru nak cerita balik, macam nak start balik. Walhal agama bukan suruh reset semua. Agama ni nak menampakkan di manakah peletakan kita. Itu sebenarnya agama. Kita kat mana? Contoh kata dah berjaya hari ni dah, betul-betul berjaya ni. Bila cerita bab agama, dia kena jujur balik, dia berjaya sebab apa. Ni kata bermulanya iman tu, siddiq tu, tasdiqu bil qalbi. Prinsip yang pertama dalam kehidupan, struktur yang pertama yang wajib kita lakukan, bersandarkan kepada perjalanan Nabi SAW, jujur di dalam kehidupan. Jujur bagaimana? Ramai ingat jujur ni dengan konsep jangan tipu orang. Itu betul. Meniaga jujur, betul. Jangan doa naya orang, jangan tipu orang, betul. Tapi jujur yang paling utama itu adalah bagaimana kita nak meletakkan akidah yang sebenar dalam kehidupan kita, kepercayaan dan keyakinan sebenar. Nabi SAW ketika mendapat wahyu yang pertama ini, 13 tahun tuan-tuan Nabi SAW berdakwah membawa kebenaran. Dalam surah Al-Fath ayat 28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ni dinil haqq. Yang dipanggil agama Islam tu setelah habis kerja Nabi khutbah wida. Surah Al-Maidah ayat 3. Allah ridha atas Islam. Tapi sepanjang karier Nabi sebagai rasul, itu membawa umat kembali taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan segala bentuk kekufuran, segala bentuk kesyirikan, kerosakan di dalam kehidupan. 13 tahun siap, 10 tahun pula diajar pula syariat untuk menjaga iman. Solat, puasa, zakat, itu nak jaga iman sebenarnya. Ni kita solat ni sebab apa? Nak jaga iman. Orang beriman mesti solat. Dan solat sebab apa? Sebab nak jaga iman. Fasa 10 tahun Nabi di Madinatul Munawwarah, itu semua struktur. Kalau tengok syariat ni, kalau kita pergi pada struktur pembangunan ni, setelah siap struktur utama, kemudian kita buat luar kita tampal cladding, buat tiles ke, bubuh lah apa-apa semua, elok-elokkan dia supaya jangan rosak. Dia tak ada togel gitu, dia buat piling siap-siap tinggal. Mana cat lah, tak apalah. Nampak tak siap kerjanya. Dah siap konkrit, nak nampak siap tuan-tuan, dia cat, dia bubuh tile, bubuh kapet, bubuh lampu ni, bubuh macam-macam bubuh lah, sehinggalah orang nampak rupa, masjid, bubuh signboard pula, okey. Itulah Islam. Dia menyiapkan dan dia menjaga keimanan yang dalam. Tapi sudah pasti kerja dari dalam baru keluar. Dia tak ada orang buat bangunan dari luar masuk ke dalam. Tapi kita kalau rujuk pada Islam ni, kalau tengok konsep pembinaan ni terbalik. Memang kalau ikut contoh kita solat ni tuan, ni syariat kan, sepatutnya solat ni dah tak ada isu dah. Orang solat tak ada isu.
Sebab siapa solat fahsya wal munkar, siapa solat wasta'inu bis sabri was solat, Allah tolong. Tok solat ada isu, solat masih ada isu, katalah bermaksud isunya bukan solat. Walaupun kita nampak perbuatan kadang-kadang ada yang tak kemas lagi ke, tak lengkap lagi ke, tapi isunya adalah kenapa dia solat. Cuba tanya tuan-tuan, sekarang hari ni kalau kita lihat kita lihat hari ni, katalah kita ambil contoh anak-anak muda lah, ni minggu depan dah start balik dah, nak buat training balik ni dah boleh ni untuk anak muda tuan-tuan. Ada suruh panggil buat untuk bagi semangat balik ustaz. Okey, bulan depan ada satu lagi untuk 300 orang, 400 orang tuan. Isunya satu je, ustaz diorang ni lihat nak solat ustaz. Tuan-tuan, satu jenayah yang kita nampak biasa tapi sebenarnya dia jenayah yang besar. Apa dia? Tak solat. Dan indeks orang tak solat ni tuan, terutama di kalangan orang muda, sangat membimbangkan. Okay. Kita jangan tanya dia kenapa dia tak solat. Tanya je, kau solat sebab apa? Silap ulang, kita pun tak tahu nak jawab. Tuan bolehlah, Haji bolehlah, saya sibuk nak buat assignment lagi, tesis lagi, kerja lagi. Ini kira okey tak daripada orang lain tak solat, saya solat juga. Dia jawab gitu. Ya ni sungguh kata, kira okey tak pada. Yang tempat saya nak pergi ni masjid yang asrama ni. Saya sebutlah tempat dia. Ustaz boleh ustaz, orang tengah azan, kapasiti penduduk tu, students tu 400 orang ustaz. Yang solat tak sampai satu soft. Dia tengah solat dia boleh dengar dia, tak apalah solat kat bilik. Dia boleh lalu kat depan tu. Saya cakap itu bukan dekat asrama je, dekat realiti penduduk macam tu sama juga dia. Ya tak ya juga dia. Realiti masyarakat dan kehidupan. Nak kaitkan dengan syariat tadi ni, patutnya solat itu bukan lagi menjadi isu dah. Syariat ini patutnya bukan lagi nak dihambat. Sekarang ni kita nak berambat ni syariat ni, nak kena hambat dia. Bila syariat nak kena diperambat, bermaksud yang masalahnya bukan syariat, hakikat. Yang lagi kita bimbang, yang masalahnya apa? Hati, akidah. Sebab dia tak nampak Allah bagi rezeki, dia tak nampak tuan-tuan. Dia nampak dia yang kena usaha cari duit, dia kena usaha. Ni yang kita bimbang. Yang ini yang jadi masalah besar apabila pembangunan manusia itu, apatah lagi agama tidak seiring, malah tak tahu yang mana satu bangun dulu. Walaupun kita nampak terus solat, terus kita ajar solat, tapi sepatutnya dia kena seiring dengan hakikat. Kerana Allah. Macam anak saya tuan-tuan, umur 3 tahun 4 tahun, dah kena segah, 7 tahun kena segah dah cakap. Nak gula-gula lah, nak kopok, nak apa, bukan Nabi yang beli, Allah yang bagi. Solat. Kita dah bagi tanam terus dah. Abi ni boleh bagi je lah, tapi kalau Allah tak gerakkan Abi nak beli, tak beli. Dia kena nampak. Tentang kita nampak budak macam tak berapa nak faham. Budak tak faham. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu umur 10 tahun, Nabi dah ajar dah hadis tentang ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Umur 10 tahun kan. Bayangkan. Jadi maknanya dalam konteks kehidupan ni sebenarnya memang kalau ikut asas dari dalam. Dalam tu apa? Pembinaan hati. Hati ni nak diajar tentang apa? Tu belajar dulu kat sekolah yang namakan nilai-nilai murni tu. Belajar nilai murni panggil. Belajar akhlak. Lah ni kita masalah sungguh dengan isu akhlak ni, adab ni. Oh ya Allah. Itu semua tentang buat perangai akhlak ni semua menggambarkan soal dalaman hati. Sebab akhlak tidak terbina dari luar. Sebab tu kalau kita tengok beberapa negara macam Finland, kita boleh rujuk pergi tengok Jepun, bidang pendidikan yang menanamkan konsep nilai dalam pendidikan. Peringkat awalan tu mereka didik apa? Adab. Suruh kemah rumah, suruh beli barang, suruh ni. Jepun dia ada.
Dan pada masa sama ada ilmu lah. Adab tanpa ilmu sia-sia. Ilmu tetap menjadi utama, cuma ilmu tentang adab. Kadang orang cakap adab dulu ke ilmu dulu. Ya, ilmu tentang adab. Orang beradab tu mesti berilmu. Mana kalau dia tak ada ilmu, macam mana nak dia beradab? Dia mesti diajar tentang adab. Adab ni apa? Khidmat, taat, khidmat lah. Dalam bahasa mudahnya khidmat. Kalau kita rujuk Luqmanul Hakim, dia memang lepas pada la tusyrik billah, kemudian Luqmanul Hakim suruh apa? Suruh anaknya berkhidmat, berbuat baik dengan mak ayah. Cuba tengok sekarang trend kita. Kalau ikut susunan tu dah betul dah. Pertama dengan syirik Allah, kemudian kita bagi pendidikan. Kemudian ngajar anak-anak ni suruh taat suruhan. Kemar rumah, apa yang kita buat dia kena buat. Kalau mak dia bangun pagi, dia kena bangun pagi. Kalau mak dia sapu lantai, dia kena sapu lantai. Kalau mak dia pergi kedai, dia kena pergi kedai. Ayahnya monitor, dia kena macam tu. Tapi memandangkan keadaan sekarang ni mencabar dengan arus pendidikan ni lagi, kita akan nampak pelajar ni terutama dalam peringkat awalan itu, mereka akan nampak konsep mereka ni hidup ni dari dalam tu, mereka nak apa? Nak belajar, nak kerja. Rumah ni mak ayah ni bukan isu dia. Saya sekolah, setahu tuan-tuan, ada sekolah mak ayah mengadu, anak tak mau dengar, anak kita bersuruh-suruh solat tak mau, suruh ni. Poin dia, mak ayah suruh tak mau dengar. Isu dia bukan tak mau dengar, isunya dia budak-budak ni dia tak nampak kepentingan nak dengar cakap mak ayah tu. Dia tengah buat assignment, tengah sibuk nak belajar, nak dengar cakap ayah buat apa. Kadang-kadang kita pun tersilap, belajar suruh-suruh buat betul-betul. Lelaki bila kita perlukan dia pening. Jadi maknanya kalau kita lihat dari konsep kehidupan ini sudah terbalik. Sebab yang pertama yang nak dimasukkan dalam hati itulah kebaikan. Kebaikan itu duduknya dalam hati. Sebab tu hari ini kita akan datang isu yang dalam kehidupan orang sampai hati. Sampai hati, biarkan mak ayah susah-susah. Sampai hati. Banyak kan research tengok tuan-tuan. Banyak isu. Isteri sampai hati biarkan suami macam tu, suami sampai hati biarkan isteri terkapai-kapai. Sampai hati. Sampai hati kamu ni. Kalau saya bukan sampai hati, tak ada hati tu. Ini banyak isu tanggungjawab. Tanggungjawab banyak dilepaskan akhir zaman. Isu bagi kerja boleh, tapi nak bertanggungjawab atas kerja buat sampai habis itu belum tentu. Tuan-tuan pergi tengok, nak cari pekerja yang betul-betul loyal ni, arti kata lain bertanggungjawab ni, susah. Sebab apa? Hati. Dia kerja bukan dengan hati, dia kerja dengan apa? Al-fulusul, duit. Berapa boleh bagi? Nak lebih, bayar lebih. Allah, kita ditrain awal-awal dulu tak fikir itu, fikir cari pengalaman. Tak apalah kau belajar dulu, gaji kecil tak apa. Saya sempatlah praktikal sekejap dalam satu firm tu. Tuan-tuan, dah lah kita tak belajar tentang tender drawing ni. Masuk-masuk habis terus praktikal. Tuan-tuan tahu apa? Terus kena jelaka kan? Celaka dapat sekali. Celaka buat kerja. Kena kat situ depan-depan kena. Kita pun ya Allah macam ni punya. Azan. Okey. Dah azan tu. Khair. Allahu Akbar, Allah. Allah.
haula wala la haula wala la haula wala Allah Allah Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah. Ati sayyidina Muhammad sallallahu wa ba'as maqaman mahmudan allazi wa'ada. Innaka la tukhliful mi'ad. Astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Baik, kesimpulan yang kita boleh buat pada malam yang penuh barakah ni, perbahasan tentang kehidupan ini ada strukturnya, ada kaedahnya, ada ketepatannya. Kita tidak boleh semudah-mudah untuk kita berbincang soal kehidupan tanpa ada kaedah yang kita kena ketengahkan. Baik, kaedahnya merujuk kembali kepada perbahasan tentang sifat wajib bagi Nabi SAW, siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Apa yang saya bincangkan tadi itu adalah antara perbahasan yang kita kembangkan dalam konteks perbahasan siddiq, jujur tadi. Dan perbahasannya panjang lagi, banyak lagi perbahasan pecahan antara kejujuran siddiq itu. Dia bukan semudah itu. Hidup ni akan jadi mudah bila kita ambil mudah. Hidup ni akan jadi mudah bila kita tak ambil mudah. Tu falsafah dia gitu. Jadi apa benda yang jangan ambil mudah? Perbahasan tentang kehidupan yang padanya itu ada suruhan dan larangan Allah. Bila sebut kehidupan, ada suruhan tidak? Ada. Apa suruhan kehidupan? Ayyukum ahsanu amala, perform the best. Satu arahan. Allah jadikan hidup dan mati untuk tengok siapa yang outstanding, betul-betul ke depan hidupnya. Bukan outstanding yang banyak pending. Outstanding, please settle your outstanding bill. Itu sebab nak outstanding sangat dengan dunia. Ni kita kena betul-betul ke depan dengan menterjemahkan, menzahirkan, melakukan kebaikan. Sebab tu kebaikan tadi, kalau ikutkan siddiq itu, bermulanya hidup itu dengan kebaikan. Kebaikan itu merujuk pada kebenaran, kebenaran merujuk kepada Allah. Maka kebaikan itu berkaitan tentang Allah. Sebab tu ada orang dia tak boleh nak buat kebaikan, tuan-tuan. Macam tadi kita bincang, siapa hati dia bunuh. Ya Allah, dia sebut kadang-kadang tak larat nak sebut, bunuh isteri ada, bunuh anak ada, buang mak ayah ada. Allah, ini semua berlaku kerana mereka berpaling daripada fitrah kemanusiaan. Ini agama mengajar kita berbalik kepada fitrah, Aidul Fitri. Fitrah manusia kebaikan yang tidak bersandarkan kebendaan. Tapi nafsu, nafsu ni perasaan. Iblis akan memesongkan manusia-manusia yang lemah hatinya, tidak bermula dengan hati. Kalau bermula dengan hati, insya-Allah Allah akan bagi dia kekuatan. Tapi dia tak mula dengan hati, Iblis akan masuk campur, akan pandang kebendaan. Dan kebendaan ni diterangkan oleh Nabi SAW memang menjadi satu perkara yang besar halangan dia. Itulah dinamakan harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Semua umat ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta, al-mal. Dan fitnah ni kalau rujuk dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah SWT menyatakan, kita mengatakan qalu amanna tidak cukup, aku beriman. Allah kata apa? Wahum la yuftanun, fitan, itu fitnah, sehingga kamu tidak diuji. Mana fitnah ni juga sebagai ujian paling tinggi yang menyebabkan orang akan berebut, berbunuh-bunuh, berdengki-dengki, santau sana, santau sini, harta.
Ni tak dinafikan lagi, tuan. Kita akan bincangkan ni pada sisi akan datang. Kalau kita lihat sejarah ataupun tengok, tuan-tuan, secara kebenaran, minta Allah Ta'ala, tengok Allah buka. Antaranya yang Allah buka, setakat hari ni tak ada orang bergaduh dengan harta. Bergaduh dengan orang nak harta ada. Tak ada lagi orang buang harta, buang anak ada. Tak ada lagi orang buang duit, buang mak ada, buang ayah ada, buang suami ada. Saya tak perlukan abang, I can stay my own. Ramai dah cakap hari tu. Apa gunanya suami kalau semua saya boleh buat sendiri? Dia nampak duit, bukan nampak suami itu duit. Buang isteri, buang anak, buang semua, buang kawan, sebab duit. Buang duit ada tak? Kalau ada, bagi kat saya, tak saya bimbang. Ustaz, saya nak buang duit, saya bagi. Tak ada tu. Tak ada. Membuang duit ada. Buat benda-benda ngarut. Lagi kalau buat design, kalau kena kritik ni tu memang sedap ni. Kalau kena kritik ni, nanti saya nak buat satu session lah. Nanti saya nak buat. Saya kena balik design, Islamic design. Pembaziran dalam design ni. Dia buat benda yang tak function. Berdosa lah, nyaman. Benda yang tak ada function. Beli satu bekal contoh cawan. Function satu je, tapi harga beribu. Function satu, harga beribu. Mahal kat mana? Kat function ke kat mewah? Hati-hati. Dalam bab design kita kritik. Kita kritik cukup-cukup. Sebab itu dalam design kena ada ilmu. Dia bukan kena ada duit. Kita kena advice ni untuk apa ni? Buat ni. Ni cuma segadang-gadang ni. Bahasa segadang-gadang. Ini satu ni cerita bab ilmu ni. Tuan-tuan buat kaca. Buat cermin besar-besar. Nak tukar lansir tu pakai apa? Pakai kren. Faham? Dah satu hal kena tempah kren, tuan-tuan. Lansir tu berapa harga pula? Cost of maintenance. Sebab tu duit tu habis kat maintenance ni nanti kan. Sebab tu buat dia dalam bab design satu perkara, guru saya cakap function. Ini Islam. Kalau function dia macam contoh ni alat-alat ni mahal, okey, function. Berapa? 2,000 beli, 3,000 beli. Function bayar. Tapi perhiasan jangan. Yang dilarang dalam agama perhiasan. Kadang nak beli untuk perhiasan, hati-hati. Kadang orang rumah banyak buat kerja-kerja gitu. Perhiasan lebih banyak daripada kegunaan. Berapa ni? Satu set dengan mangkuk berapa harga? 10,000. Yang kita punya kedai RM2. Yang suami makan kedai RM2. Kedai RM2. Yang tu buat apa? Perhiasan bang. Allah. Kau keluarkan sekarang pinggan tu, aku nak makan. Alah bang, mahal RM5,000. RM5,000 tak RM5,000. Aku nak makan dah. Aku tengok macam ni RM5,000 tu nasi tu berasap ke apa ke jadi ke. Nak tengok nasi tu jadi kadang-kadang kan. Jadi macam-macam. Ikut niat ke. Mana tahu. Allah Akbar. Jadi itulah sidang jemaah yang Allah, saya kira cukup setakat tu dulu. Nanti kita sambung pada perbahasan yang akan datang. Fitnah tadi, kebaikan bertembung dengan kebendaan, penghalang yang menyebabkan gagalnya membina kehidupan dengan mengikut struktur yang sebenar. InsyaAllah kita sambung pada perbahasan yang akan datang. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata atau kurang bicara dalam penyampaian.